Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana abwabal fahmi wal hikmah kama fatahta ala anbiya'ika wa awliya'ika min ibadika as-salihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-infa' wal-ifada wal-istifada wal-hathu 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-dalalata ila al-huda wad-da'wata 'ala al-khair wa ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi amma ba'd. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biiznillah wa bihidayatillah wa bitaufiqillah Subhanahu wa taala wa bi nusratihi wa bi nadhrihi sallallahu alaihi wasallam wa bi judihi wa karamih. Syukur dan puji terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan hidayah dan taufik dan pertolongan dan pandangan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala, yajma'na wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia, waktu yang mulia dan dengan niat-niat yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yarzuqna al-ilm wal amal bil ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu kefahaman dan izinkan kepada kita untuk beramal dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini ada kitab yang untuk kita akan pelajari. Kita boleh edarkan. Nanti ada salinan asal dia mungkin ini salinan asal. Ini dah ada terjemahan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, ini adalah kitab Risalah At-Tanbih 'anil Dhalal liman arada dzal jalal. Ini dan dah disiap terjemahan yang telah disusun, yang telah ditulis oleh Al-Syekh Al-Murabbi Al-Mursyid, guru kami, iaitu Al-Syekh Zulkifli bin Ismail, Tuan Guru Haji Zulkifli bin Haji Ismail, merangkap ahli jawatan kuasa, ahli jawatan fatwa Melaka pada ketika ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau di dalam kesihatan
dan kekuatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan bantuan dan nazrah nusrah di dalam menyampaikan dakwah beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat manfaat daripada kitab yang telah disusun oleh Fadilah Syekh Al-Murabbi Tuan Guru Haji Zulkifli bin Haji Ismail, juga mudir kepada Pondok Baitul Qurra wal Fuqaha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kitab berkaitan tarbiyah kepada seseorang yang ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asas kepada seseorang, bagaimana dia ingin merawat penyakit hatinya, bagaimana dia merawat menghadapi ujian dan dugaan daripada dirinya dan daripada sekelilingnya. Jadi kitab ini dinamakan Risalah At-Tanbih 'anil Dhalal liman arada dzal jalal, iaitu pedoman bagi orang yang mengharapkan Tuhan. Jadi pedoman bagi orang yang mengharapkan Tuhan. Baik, InsyaAllah sebelum kita membacakan kitab ini, marilah kita sama-sama sekali lagi membuka bacaan kitab ini dengan Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada musannif ataupun muallif Al-Kitab, walaupun belum wafat, mudah-mudahan panjang umur, tetapi kebiasaan para ulama, para masyayikh memberikan Al-Fatihah kepada guru mereka, sebab Al-Fatihah ini bukan untuk orang yang dah meninggal sahaja, tetapi untuk kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, beradab kepada Rasulullah, beradab kepada guru-guru kita. Sebelum kita membacakan kitab mereka, kita membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, la raiba fi, yang kita tidak akan mendapat daripada Al-Quran itu keraguan dan kecacatan daripada Al-Quran. Jadi kita mudah-mudahan dengan Al-Fatihah tersebut Allah bukakan kefahaman kepada kita, Allah bukakan bantuan kepada kita, Allah bukakan bantuan, dan Allah terus sentiasa menaungi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak melepaskan kita daripada sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala, dan menerima kita daripada segala perkara, dan Allah membalas kita dengan sebaik-baik perkara. Dan kita niatkan juga ala manawa salafuna salih, wa khususan ala manawa Syekh Zulkifli bin Ismail, wa ala manawa Syekh Al-Murabbi Al-Allam Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa baraka wa sallam bi sirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kalau kita boleh buka kitab, insya-Allah kita tengok pada isi kandungan terjemahan, adanya kata pengantar bagi terjemahan, mukaddimah bagi risalah tersebut, permulaan mendapat hidayah, berlaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir yang ma'thur, kemudian jangan bertangguh daripada beramal, jangan mengekalkan perbuatan maksiat,
menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, permulaan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala, kesan mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala kepada muslim, kemudian berjaga-jaga terhadap dugaan Allah Subhanahu wa taala, peranan guru mursyid, ciri-ciri guru yang mursyid, hidayah dan bimbingan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada guru. Kemudian hal keadaan setengah para mutasawwif, kemudian bersyukur di atas nikmat istiqamah, kemudian menjauhi perkara-perkara yang mendinding hati, kemudian dengan penutupan doa. Baik, kita akan masuk kepada kata pengantar Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'u fi darin insyaallah ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Risalah kecil ini telah disusun pada tahun 1420 Hijriah. Sekarang dah 1441. Lebih kurang dah 20 tahun kitab ni. Ketika menuntut di University Al-Azhar Al-Sharif. Dalam terbitan ini saya telah berusaha, iaitu al-musannif, menterjemahkan beberapa maksud risalah ini ke dalam bahasa ibunda, iaitu bahasa Melayu, dan yang saya namakan, yang dinamakan oleh musannif, itu Tuan Guru, iaitu pedoman bagi orang yang mengharapkan Tuhan. Baik, ketahuilah wahai saudara-saudara pembaca risalah kecil ini, iaitu kita yang membaca ini, bahawa tasawuf itu adalah amal. Jadi awal-awal lagi pengarang kitab mengingatkan kepada kita, tasawuf itu, tazkiyah itu adalah amal. Ia bukanlah ilmu yang tercapai dengan menyelesaikan bacaan bagi sebuah buku tasawuf seperti buku kecil ini. Tengok sifat para ulama, sifat orang-orang yang saleh, penuh rendah diri, dan ini adalah perkara yang benar. Apa yang dikatakan oleh musannif, ia bukanlah ilmu yang tercapai. Ilmu tasawuf ini tidak akan tercapai dengan menyelesaikan bacaan bagi sebuah buku ahli tasawuf. Jadi nak bertasawuf tidak cukup dengan seseorang itu menghabiskan kitab-kitab tasawuf. Walaupun sebagai contoh dia menghabiskan kitab Ihya Ulumuddin ataupun menghabiskan kitab Penawar Bagi Hati, tetapi tidak ada manfaatnya apabila tidak ada amal. Sebab itu berkata Imam Syafi'i, al-amal imam, beramal itu adalah imam. Wa thamaratuhu al-ilmu imam, ilmu itu adalah imam yang memandu kita. Wa thamaratuhu al-amal, jadi dan buah daripada ilmu tadi iaitu dia beramal dengan ilmu. Wa qalilul amal ma'al ilm, dan sedikitnya amal tetapi istiqamah dengan mempunyai ilmu. Maknanya sedikit ilmu tetapi beramal dengan ilmu tersebut afdal, lebih baik, min kathirihi ma'al jahal, lebih baik daripada banyaknya ilmu, banyaknya amal, lebih baik daripada banyaknya amal tetapi dalam keadaan dia jahil, dia beramal tanpa ilmu.
Jadi dekat sini al-musannif sudah menerangkan bagi peringatan awal-awal kepada kita, ilmu tasawuf ini adalah ilmu amal. Kemudian dengan rendah diri beliau, apa disebutkan, tercapai bagi sebuah buku tasawuf seperti buku kecil ini. Maknanya beliau mengatakan seperti kita ini pun kalau habis kita baca pun tetapi kita tidak ada peningkatan amal, maka tidak ada manfaatnya kepada kita sebagai orang yang mencari ataupun sebagai orang yang mengharapkan Tuhan. Sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa yaumun, apabila datang satu hari atau apabila berlalu satu hari kepadaku, fala azdadu fiha ilman, tidak ada bertambah kepadaku akan ilmu, yuqarribuni ilallah, ilmu yang mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, fala burikali, maka tidak ada keberkatan kepadaku, fala burikali fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka tidak ada keberkatan kepadaku sepanjang hari tersebut. Ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap hari yang lalu kepada kita, mestilah kita mencari ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan juga kepada kita dalam Al-Quran Karim. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maslahat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allah pesan apa dia? Orang demi masa, orang yang rugi, manusia ini di dalam kerugian, kecuali orang yang beriman. Adakah kita beriman? InsyaAllah, mudah-mudahan Allah golongkan kita yang beriman. Dan orang-orang yang beramal saleh. Bila dikatakan beriman, maknanya mereka sudah mengiktiraf keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya mereka ini mempunyai ilmu, kemudian beramal saleh. Dan apabila beramal, maknanya mereka sudah ada ilmu tentang amalan tersebut. Beramal saleh. Jadi mereka ini yang dikatakan berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian tidak juga orang yang berkebolehan menerangkan pengalaman ahli tasawuf. Sebab apa? Termasuklah diri saya dan termasuklah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ramai yang boleh bercerita tentang amalan sekian, boleh menceritakan sedalam-dalamnya tentang ahli tasawuf macam mana. Tetapi ini bukan yang utama. Apa yang dikatakan, apa yang lebih utama, para ulama mengingatkan, seperti yang disebutkan dalam kitab Manhajus Sawi yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Semaid, tentang apa dia sikap orang yang saleh, orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang siddiq, orang yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Al-istiqamah a'zamul karamah.
Jadi al-istiqamah a'zamul karamah. Jadi bagi para wali Allah Subhanahu wa taala ni, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak hairan engkau boleh terbang, engkau boleh berjalan atas air, engkau boleh mengubah dengan daripada jarak jauh, engkau ada ilmu-ilmu sekian. Mereka tak heran. Bagi mereka itu biasa. Sebab syaitan lebih dahsyat. Kita tak nampak tipu daya syaitan. Kita tak nampak, jangan kata syaitan, jin pun kita tak lagi-lagi kita tak nampak juga. Tetapi apa yang nak disampaikan dengan perkataan tersebut, al-istiqamah a'zamul karamah. Karamat yang paling besar, yang paling hebat di sisi para orang-orang yang sidik kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamahnya mereka. Al-istiqamah a'zamul karamah. Istiqamah ini adalah karamat yang paling agung. Jadi jangan kita melihat seseorang itu dengan karamahnya semata-mata, ya, dengan dia boleh terbang ke, berjalan atas air ke, ataupun solat atas air ke, mungkin berlaku kepada para wali Allah, tetapi bukan itu tujuan utama mereka. Sebab itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim mengingatkan kepada para pelajar, beramal, jangan kau beramal supaya engkau boleh terbang, jangan engkau beramal supaya engkau jadi kebal, jangan engkau beramal supaya engkau boleh jalan atas air, tapi beramallah lillah, fillah, billah, ma'allah, wa ilallah. Beramal dengan ikhlas, semuanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal kerana kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi disebutkan sini, tidak semestinya orang itu pandai cerita, ataupun orang tu kita nampak karamah-karamahnya pelik-pelik. Sebab ahli sihir pun pandai juga buat perkara apa? Pelik-pelik. Orang gila pun pandai buat perkara apa? Pelik-pelik yang di luar akal. Ini termasuk daripada khawarikul adah, perkara yang bersalahan dengan kebiasaannya. Tetapi apa yang diinginkan, apa yang ingin disampaikan oleh para ulama kepada kita, istiqamah. Istiqamah. Istiqamah ni yang paling susah. Sebab itu para ulama juga mengingatkan kepada kita, lisanul hal afsah min lisanil maqal, yaitu keadaan seseorang itu di dalam dia ingin menyampaikan tentang sesuatu ilmu ataupun sesuatu amalan, lebih utama dilihat dia beramal istiqamah itu lebih berkesan daripada dia menyampaikan semata-mata tetapi tidak dilihat daripada amalannya. Sebab itu Rasulullah SAW, dalam dakwah Rasulullah SAW, ramai di kalangan para sahabat yang terkesan disebabkan akhlak Rasulullah SAW, disebabkan ibadahnya Rasulullah SAW yang istiqamah. Rasulullah SAW bercerita tentang sabar, dilihat bagaimana kesabaran Rasulullah SAW. Rasulullah cerita tentang kesyukuran, dilihat bagaimana cara Rasulullah SAW bersyukur. Rasulullah cerita pasal solat duha, dilihat daripada Rasulullah bagaimana Nabi SAW solat duha dengan zikir-zikir, semuanya istiqamah. Sebab itu kesan dakwanya Rasulullah SAW tidak ada yang boleh menandingi daripada apa yang Rasulullah SAW ajarkan dan sampaikan kepada kita. Baik, kemudian disebutkan semua itu tidak akan menjadikan anda bertasawuf dan berilmu dengannya. Maknanya kalau tanpa amal
Tidak kita dikatakan juga orang yang bertasawuf dan orang yang berilmu. Kemudian yang menjadikan anda bertasawuf dan berilmu dengannya ialah anda, iaitu kita, beramal dengan kesemua ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan penuh ketaatan tanpa ada meringan-ringankan mana-mana dari ajarannya yang wajib dipatuhi, sama ada ia didapati bersesuaian dengan nafsu anda ataupun tidak. Jadi ini nak menunjukkan keikhlasan. Ikhlas ini jangan ingat apabila kita ingin mengerjakannya. Maknanya apa? Ada satu masa kita nak buat sesuatu dengan semangat. Nak buat sesuatu tu memang nak buat sungguh-sungguh. Ukurannya bukan di situ sahaja. Tidak semata-mata kita bersemangat nak melakukan, tetapi keikhlasan itu diukur dengan istiqamah. Sebab apa? Bagaimana keadaan kita ketika kita malas untuk beramal? Dekat sini adalah ujian. Nak beramal sungguh-sungguh dengan semangat pun ujian, dalam keadaan malas pun adalah ujian. Sebab itu istiqamah tu kunci paling utama untuk kita melihat diri kita ini ikhlas ataupun tidak. Jangan lihat diri orang lain dan kita menilai dia ini semangat. Mungkin dia alhamdulillah dia ini ikhlas sebab tengok hari-hari datang ke masjid. Semangat dia ni hari-hari. Dia yang azan, bagus, ikhlas. Alhamdulillah dia dah datang. Dan jangan pula kita menilai orang yang lambat datang ke masjid, dia ini orang tidak ikhlas. Kemungkinan dia dalam mujahadah. Kemungkinan pula yang ini hari-hari datang sebab dia riak. Kita jangan menilai apa orang punya amalan, tetapi jadikan dia pedoman kepada kita. Sekiranya dia orang yang istiqamah, jangan nilai keikhlasannya, tapi nilai diri kita. Ya Allah, adakah aku macam ini? Kalau tidak, kita ikut dia. Jadikan dia pedoman kepada kita. Kalau dia rajin ke masjid, kita ikut dia, rajin pergi ke masjid. Kalau dia ini orang yang tidak suka ke masjid, kita ambil kepedoman, jangan ikut macam dia. Tetapi kewajipan kepada kita menjadi contoh kepada orang-orang yang macam ni. Dan jangan pula kita berburuk sangka. Kita lalu daripada rumah kita nak datang ke masjid, kita tengok orang-orang yang tak datang ke masjid, ya Allah, ahli neraka betul orang ni. Ya Allah, memang betul-betul ahli maksiat ni, memang tak dapat hidayah Engkau ya Allah. Macam kesian, tetapi dalam keadaan kita menghina. Tapi apa tanggungjawab kita dengan mereka? Tanggungjawab kita mengingatkan, tak mampu mengingatkan, niat dalam hati kita, lalu di hadapan mereka cukup dengan bagi salam, itu adalah doa kepada mereka. Doa kepada mereka. Sebab apa kita bagi salam kepada, kadang-kadang rasa tak mampu nak bagi salam. Bila kita bagi salam, insya-Allah hati akan lega. Tapi dalam keadaan kita niat, ya Allah, aku bagi salam ni bukan tujuan aku nak menghina mereka. Aku bagi salam ini adalah doa untuk mereka, dan aku bagi salam ini nak buang sifat sombong dalam diri aku. Aku terasa memandang aku lebih baik daripada mereka. Dari sudut amalan, kita jangan memandang kita lebih baik daripada orang. Tetapi dari sudut harta, sunnahnya kita memandang siapa orang yang lebih miskin daripada kita. Bukan tujuan menghina, tetapi agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi itu kita punya sikap, nilai keikhlasan kita ni, nilai ukuran amal kita ni bagaimana. Baik, kemudian baik, ia didapati dengan makna yang demikian. Al-Imam Asy-Sya'rawi rahimahullahu taala menegaskan, ini Imam Sya'rawi, salah seorang pentafsir, tafsir
Imam Sya'rawi ni mujallad, memang masya-Allah masyhur di kalangan para ulama, bukan di Mesir sahaja, bahkan seluruh dunia. Apa yang disebutkan at-tasawuf al-haqiqi, tatbiq manhajillah subhanahu wa ta'ala sulukan la turukan wa tajammu'at. Apa dia katakan? Tasawuf yang sebenar ialah melaksanakan peraturan Allah di dalam tingkah laku, iaitu dengan apa? Kita beramal. Kita beramal, bukannya aliran-aliran ataupun perkumpulan. Dia bukan sekadar kita ada jemaah ahli zikir, insya-Allah kita ada buat zikir sebagai contoh, zikir semata-mata, tetapi bila bab berkaitan hukum hakam itu tolak tepi dulu, itu perkara lain. Saya tak nak masuk campur soal halal haram ni. Yang penting zikir kepada Allah. Oh, tak boleh. Ataupun kita sibuk dakwah, tapi tak nak cerita pasal halal haram ni, bukan pasal babi je. Minta maaf cakap, guru saya cakap, salah seorang guru, bukan ni lah. Kenapa kita nak bagi special sangat dengan babi ni? Bila sebut babi kita sebut khinzir. Kita lembu tak sebut pun Baqarah ataupun Bagar. Tapi nak memuliakan sangat, nak mengarab-arabkan lagi pula perkataan, dah babi sebutlah babi. Tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Jadi sebut nama dia bahasa Melayu babi, sebut babi. Tapi sebagian kita sebagai taduban, beradab dengan tempat-tempat, kita sebutkanlah khinzir. Sebab bukan apa, tak semua orang menilai kita ni baik. Kadang-kadang kita cakap baik pun orang pusing 360 darjah jadi jahat. Jadi saya mohon minta maaf. Ada para ulama ni, mereka adab mereka sangat halus, dan bahkan itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Dalam kita 2 hari lepas kita pergi ziarah salah tokoh ulama kita di Malaysia ni, Al-Habib Ali Al-Hamid. Kita duduk dalam majlis Syama'il Muhammadiyah tentang peribadi Rasulullah SAW. Jadi di antara sunnah dalam majlis Rasulullah SAW itu, apa yang terdapat dalam majlis Rasulullah SAW, iaitu ketenangan. Lepas tu duduk dalam keadaan baik, duduk dalam keadaan beradab, tidak ada huru-hara, tidak ada kebisingan. Dan disebutkan juga tidak ada yang berlaku ataupun tidak ada dalam majlis Rasulullah SAW itu perkara-perkara yang memalukan, ataupun perkara-perkara yang bila disebutkan perkara tersebut itu satu perkara yang tidak baik bagi masyarakat. Macam kita lah, sebut perkataan babi itu macam tak berapa nak sedap didengau. Jadi sebab tu sebahagian para ulama mereka ta'aduban, beradab dengan dalam majlis. Ala kulli hal, apa yang disampaikan bukanlah ilmu tasawuf ini semata-mata perkumpulan semata-mata. Kita berkumpul, okey, berzikir, ada tempat berzikir semata-mata. Bab hukum hakam yang lain tolak tepi. Tidak ada kecemburuan di dalam menegakkan hukum hakam Allah. Ingat, hukum hakam Allah ni bukan berkaitan semata-mata dengan solat ataupun ni. Termasuklah halal haram ini araknya bagaimana. Kita duduk di negara Islam, tetapi masih ramai bebas orang yang menjual perkara-perkara yang haram. Ini juga adalah apa dia? Perkara yang kita perlu ada dalam hati kita. Ini juga termasuk daripada kita apa dia? Melaksanakan ta'aduban ataupun ubudiyah kepada Allah. Dekat sini ukuran dia bukan tariqah ni dengan berzikir semata-mata. Baik. Kemudian dengan terjemahan ini saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
agar faedah yang terkandung dalam risalah kecil ini dapat dikutip oleh setiap yang membaca risalah kecil ini. Semoga ia bermanfaat, amin, dan kebaikan di samping buku-buku yang telah lalu seumpama nasionalisme dan pertentangannya dengan Islam dan ancaman bahaya sekularisme. Jadi al-musannif ini, Tuan Guru Haji Zulkifli ini bukan mengarang kitab ini saja, tetapi ada kitab-kitab yang lain dikarang, termasuklah juga nasionalisme dan pertentangannya dengan Islam, juga kitab ancaman bahaya sekularisme. Ini berkaitan dengan aliran-aliran yang menyeleweng di zaman moden. Aliran-aliran yang menyeleweng di zaman moden. Kalau dulu aliran yang menyeleweng itu seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, tetapi zaman moden ini terdapat lebih banyak lagi aliran yang menyeleweng, nampaknya Islam tapi hakikatnya mereka menolak Islam. Sebab apa? Ramai di kalangan kita melihat Islam itu hanya kepada ibadah, sedangkan dalam Islam ada ibadah, ada muamalah, dan ada apa dia selain daripada ibadah, ada muamalah, ada jinayah. Jadi semuanya itu adalah Islam. Tapi disebabkan kita tak nampak Islam itu merangkumi kepada seluruh perkara, kita akan nampak Islam itu hanya ibadah. Jadi ancaman bahaya sekularisme ini yang membongkar tentang perkara-perkara aliran yang sesat di zaman moden. Jadi kitab bagus, kitab ini bagus, Masya Allah, dan mudah-mudahan menjadi pendorong kepada pemuda-pemuda Islam yang sedang dilanda berbagai fahaman sekular lagi kebendaan, untuk mereka kembali semula kepada Allah, beramal dengan ajaran-ajarannya Allah Subhanahu wa taala, berusaha mencari keredaannya Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat yang mulia dari Kelab Bahasa Arab Nadi Sahar Pemeram kerana telah menyemak risalah ini, memperbaiki beberapa kesilapan bahasa yang terdapat dalamnya, dan juga kepada semua sahabat-sahabat dari kalangan para penuntut Universiti Al-Azhar Syarif yang telah membantu menerbitkan risalah ini. Allahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa nastaghfirullah al-azim li wa lakum wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah lebih sangatlah. Baru kata pengantar ni, minta maaf lah. Dah habis kan? InsyaAllah lah. Saya dengar ni dalam beberapa minggu je kan, kuliah subuh ni 20 minit je kan. Allah minta maaf sangatlah. Allahu Akbar. Hari mukaddimahnya. Nah, sebab para ulama ni dia punya susunan tu kita terpegun. Sebab apa? Bukan terpegun sebab dia punya tulisan, tapi gaya bahasa mereka ini menunjukkan tawaduknya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaduk, rendah diri di hadapan Allah. Sebab apa? Bila orang rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dia mampu rendah diri di hadapan manusia. Sebab apa? Al-Habib Umar menyatakan, idza sajadal qalb. Kalau ini orang Yaman di Hadramaut, qaf tu jadi ga. Idza sajadal qalb sajadal jasad. Apabila hati ini sujud, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, secara otomatiknya jasad ini akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Jadi minta maaf kerana terlebih waktu. Jadi minta maaf juga kepada yang mengawasi perjalanan SOP ini. Ini adalah tidak disengajakan, jadi saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita, berikan istiqamah kepada kita, mudah-mudahan berikan kesihatan dan afiat dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Allahumma ati nafsana taqwa zakah wa anta khairu man zakka anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min zurriyyatina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin.